An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat Al-Bukhari. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah. Kita kembali lagi berada di hari Khamis petang ini, Mona. Seperti biasa kita akan teruskan pengajian dan juga kuliah kita menerusi rancangan Imanuna. Masya-Allah, kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian Skype. Ya, ada di talian Skype pada waktu ini yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Kaifa haluka? Ya. Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum wa bil khair? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. Doktor, okey ke setakat ni bekerja dari rumah ni? Minggu ke berapa ni, Doktor? Tak ingat dah. Dah hilang waktu dah. Tapi alhamdulillah. Ada masa, ada hikmah tu kan. Masya-Allah, masa yang ada. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa kepada Imanuna pada petang ini. Dan insya-Allah Doktor akan bincangkan tentang hukum bersahabat dengan jin. Okey, anda boleh tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga share bicara kita pada petang ini. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh letakkan di ruangan komen Facebook Live tu, okey, atau boleh WhatsApp ke talian konti kita 011290040004. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar dan Doktor, untuk waktu ini hukum bersahabat dengan jin mungkin sebagai mukadimah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Sadatul kiram, kepada Datuk Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada para a'immah, alim ulama di luar sana, wabil khusus hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT kerana kita bersama-sama dapat meneruskan pengajian kita. Yang mana sekarang kita berada dalam kitab Tuhfatur Raghibin, muka surat 77, dah nak khatam dah. Tak jauh dah. Alhamdulillah. Dan tahun ni pun dah nak khatam dah juga. Betul. Itulah sekejap je masa ni. Allah. Ya, masa jalan dengan lajunya, insya-Allah. Okey. InsyaAllah kita masuk dalam perbincangan tentang hukum bersahabat dengan jin atau berkawan dengan jin. Maka dalam hal ini soalan yang dilontarkan kepada Syekh Arsyad Al-Banjari seperti berikut. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Soal, adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Jadi soalan daripada masyarakat kepada Syekh Arsyad Al-Banjari tentang bolehkah seseorang itu bersahabat dengan jin, dalam erti dia adalah termasuk bersifat mahmudah
atau sifat yang radiah, yang keji. Maka dalam hal ini sama seperti soalan yang dilontarkan kepada saya pada minggu lepas tentang hukum berkawan atau bersahabat dengan jin, yang mana saya kata akan dijawab pada pengajian hari ini. Maka muallif iaitu Syekh Arsyad Al-Banjari menjawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab yang tersebut bahawa bersahabat dan bersekedudukan dengan jin itu sangat keji. Maksud dia apa? Pertama, Syekh menjawab dengan kaul yang dinukil daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang mana ulama Al-Azhar yang terkenal meninggal abad ke-10 Hijriah, yang mana beliau ini adalah pengarang kitab Al-Yawaqit wal Jawahir yang dinukil. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Arsyad Banjari ini adalah dinukil daripada kitab beliau yang bernama Al-Yawaqit wal Jawahir. Kitab dia adalah dengan saya kat sini. Ini kitab dia. Yang mana beliau mengatakan bahawa di dalam kitab tersebut, iaitu kitab ini, bahawa bersahabat dan bersekedudukan. Maksud dia apa? Bersahabat itu berarti berkawanlah dengan jin. Bersekedudukan ini memiliki makna dua. Pertama, memiliki makna berkahwin atau bersekedudukan dalam bahasa Melayu means kita adalah berduduklah, berkahwin dan duduk bersama dia. Ini bahasa Melayu lama memang macam itulah. Dan juga diguna dalam bahasa Melayu moden, bahkan dalam enactment perkahwinan yang ada di Malaysia, bersekedudukan maksudnya adalah kahwin dan menjadi satu taraf lah, suami dan isteri. Tapi yang dimaksud juga dari muallif ini memiliki makna yang kedua, iaitu makna mujalasah. Jadi bukan hanya masalah kahwin, tapi juga memiliki makna mujalasah. Dan ini yang dipakai oleh Imam Sya'rani dalam kitab berbahasa Arab, iaitu wa min athari atau mujalasatihim, iaitu mujalasah. Mujalasah itu apa? Iaitu bersekedudukan dalam erti bersama, duduk, hidup bersama mereka selain daripada kahwin, atau bersahabat dalam erti mujalasah dengan mereka, selalu berdamping dengan jin. Itu memiliki makna tersebut. Bersekedudukan dengan jin itu sangat keji. Berarti kita dalam erti kalau kita faham maksud ini, maka melihat jin di dalam syariat Islam atau di dalam fiqh atau dalam akidah, perkara itu adalah harus. Jadi kalau Allah nak menampakkan kita terhadap jin, dapat tengok alam jin, benda itu harus berlaku. Seperti yang juga sabit di dalam kalangan ulama. Bahkan Imam Asy-Sya'rani pernah memiliki soal jawab dengan para jin. Tapi dia tidak mujalasah. Dia bukan berkawan, bersahabat, tapi Allah SWT kasyafkan dia untuk dapat bersoal jawab, berdialog dengan jin, yang akhirnya terjadi buku atau kitab tentang beberapa asilah yang dilontarkan oleh Imam Sya'rani terhadap jin. Begitu juga tindakan balas daripada perkara tersebut. Tapi beliau meneruskan, memilih untuk bersahabat dan bersekedudukan dengan jin itu adalah sangat keji. Kalau pilih nak hidup dengan mereka itu sangat keji. Radiah. Katanya, barang siapa memilih dan melebihkan bersekedudukan dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama, maka orang itu sangat jahil kerana kebiasaannya jin itu perbuatan dan perkataannya berlebih-lebihan dan dusta jua, seperti kelakuan manusia yang fasik. Jadi maksud dia apa? Kenapa alasan dia keji? Kerana kalau orang pilih untuk bersahabat dengan jin, ini pilih mana? Kita bandingkan, pilih mana? Nak duduk dengan ulama, yang jelas ulama warathatul anbiya, yang mana apa yang datang daripada ulama itu juga ilmu, yang mana ada sanadnya, ada silsilahnya dan ada ketakwaannya. Berbanding dengan jin, yang mana jin ini memang dia dah biasa dah. Apa yang keluar daripada jin itu biasanya dusta belaka. Apa yang dibuat oleh jin itu biasanya israf, iaitu melebihi batas, dan kadang-kadang terisi dengan perkara-perkara yang fasik. Kerana apa? Mereka ini seperti fusaq, iaitu manusia-manusia yang fasiqin. Kalau bahasa Arab dia min mujalasatil fasiqin. Jadi pilih mana?
kita nak lari dengan mana? Nak lari daripada duduk dengan jin atau nak lari daripada duduk dengan ulama? Tentulah kita lari daripada duduk dengan jin. Ini misalan dia. Maka orang yang berakal akan lari daripada bersahabat dan bersekedudukan dengan jin seperti larinya daripada bersahabat dan bersekedudukan dengan manusia yang fasik. Kalau kita jumpa orang yang fasik dengan orang yang soleh. Okey, contoh dia, anak kita nak berkawan dengan mana? Orang yang fasik atau orang yang soleh? Tentulah kita nak dia berkawan dengan orang yang soleh, bukan berkawan dengan orang yang fasik. Maka samalah, kenapa kita pilih untuk bersama dengan jin? Maka janganlah kita bersahabat dengan jin. Janganlah kita percaya dengan apa yang datang dari jin kerana kemungkinan dusta itu lebih besar daripada kebenaran. InsyaAllah kita sambung setelah ini. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi dengan tajuk ini dan pastinya juga kita akan dapatkan soalan-soalan. Anda ada pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 011-29-004-004, juga di Facebook Live IKIM FM. Boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Ya, dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, Imanuna bermaksud iman kami. Kita menghayati perkongsian ilmu bersama dengan tetamu kita di talian Skype. Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Kita bincang dengan tajuk Hukum Bersahabat dengan Jin. Sebelum kita tanyakan soalan-soalan, banyak juga soalan doktor bila bercakap tentang bab-bab macam ni. Kan ada yang bertanya, betul ke ada jin kafe, jin Islam, jin Muslim, macam-macam ni. Sekejap lagi doktor akan berikan sedikit penerangan. Ya, untuk sambungannya silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, tiada sekali-kali aku lihat akan seorang yang sekedudukannya dengan jin itu beroleh kebajikan kerana asal kejadian jin itu api. Dan api itu oleh kerana sangat banyak geraknya itu datanglah berlebih-lebihan perbuatan dan perkataannya. Jadi apa alasan ini? Kerana apa jin ini fasik, lebih fasik daripada manusia. Jadi ibarat dia seburuk-buruknya manusia ini mungkin jin dah baik dah. Lebih kurang macam itulah, lebih kurang. Kerana apa? Kerana jin ini adalah terbuat daripada api yang banyak bergerak dan dia ini mesti banyak melebihi batas. Dipanggil perbuatan yang fudul, yang lebihi batas. Dan lagi katanya jin itu berlebih keras fitnahnya atas yang sekedudukan dengannya daripada manusia. Jadi daripada kita duduk dengan jin, mujalasah dengan jin, kita kena tahu fitnah yang datang menimpa kita itu jelas lebih besar. Jelas lebih besar dibanding dengan kalau memilih untuk bersama dengan manusia. Maka sebab itulah kita kena menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang berhubungan berkaitan dengan jin. Okey, apa yang menjadi hujah atau sumber pendapat atau sumber kaul ataupun sumber hujah daripada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan, dan lagi kata Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi. Jadi nukilan beliau adalah daripada salah seorang sufi yang besar di abad ke-7 Hijriah iaitu Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi As-Sufi Al-Hatimi.
Di dalam kitabnya yang bernama Al-Futuhat. Jadi Syekh Muhyiddin bin Arabi ini memiliki kitab nama dia Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dalam kitab tersebut iaitu tepatnya bab yang ke-51 yang saya lihat di sini adalah bab ke-51 yang mana Ibnul Arabi As-Sufi berkata, tiada seorang manusia yang sekedudukan dengan jin itu beroleh ilmu akan Allah Ta'ala kerana jin itu sangat jahil akan Allah Ta'ala dan sifatnya. Jadi ada setengah orang memilih untuk berdamping dengan jin. Kenapa dia memilih untuk berdamping dengan jin? Kerana kalau dia berdamping dengan jin, kononnya dia mendapat ilmu-ilmu yang gaib. Ini ada orang yang saka macam tu. Walhal terbalik, tidak. Kerana apa? Tiada seorang manusia yang sekedudukan dengan jin itu beroleh ilmu akan Allah Ta'ala. Dia takkan mendapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana jin ini adalah makhluk yang jahil. Sangat jahil akan Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Mereka ini bukan al-arif billah. Tapi mereka ini adalah golongan yang jahil, yang tak ada ilmu. Dan terkadang disangka oleh manusia yang sekedudukan dengan jin bahawa segala perkara yang dikhabarkan oleh jin kepadanya daripada barang yang berlaku di dalam alam ini keramat daripada Allah Ta'ala baginya. Maka sangkaannya itu batal atau palsu. Kerana apa? Ada orang ingat bila dia dapat perkhabaran daripada jin ini adalah karamah, kharikul adah. Kononnya atau ini mungkin ilham daripada Allah atau ini mungkin adalah suatu pemberian kasyaf daripada Allah SWT. Walhal tidak. Itu adalah batil dan palsu semata-mata. Kerana apa? Kerana apa yang datang daripada jin itu banyak dustanya. Ini memberi ingatkan kepada kita contoh kalau kita sebab itu ada hadis man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi orang yang arrafan tu kononnya pandai lah. Orang yang bijak, yang pandai, yang dapat tengok lah kononnya. Jadi contoh yang ulama beri adalah mendatangi bomoh untuk mencari barang yang hilang misalnya dia. Man ata arrafan. Contohnya padahal kadang-kadang yang dia dapatkan kalau tukang bomoh itu adalah bersumberkan daripada jin, bukan diberitahu apa perkara yang benar, tapi justru yang diberikan adalah perkara dusta semata-mata. Jadi ini adalah kadang-kadang perkara yang dusta. Jadi apa? Itu bukan karamah, tapi adalah batal dan palsu. Jangan kena tipu. Jangan sampai kena tipu dengan jin. Maka dengan apa jua keramat datang daripada pihak jin, kerana kesudah-sudahan jin memberi kepada manusia yang sekedudukan dengannya, diberitahu kepadanya khasiat segala tumbuh-tumbuhan, khasiat segala batu, khasiat segala isim dan huruf, maka iaitu dibilangkan daripada perkara yang sia-sia jua, iaitu yang dicelakakannya oleh sekalian syariat. Kerana apa yang diberikan ilmu yang disampaikan oleh jin kepada manusia tadi, sama ada melalui bomoh atau lainnya, maka ketahuilah itu bukan ilmu, kerana semuanya adalah sia-sia belaka, tidak ada khasiat sama sekali. Yang ada semuanya adalah dusta belaka, penipuan belaka, dan dia adalah sia-sia buat manusia. Dan ini bukan termasuk ilmu yang bermanfaat. Ini maksud dia. Iaitu apa? Juga dicelakakannya oleh sekalian syariat. Dan ini jelas melanggar syariat. Lagi kata Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi As-Sufi Al-Hatimi, dia berkata setengah daripada yang telah terjawab bahawasanya orang yang berbanyak-banyak sekedudukan dengan jin itu jadi takabur terhadap sekalian manusia, dan barang siapa takabur ia dimurkai oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam neraka seperti yang tersebut di dalam beberapa ayat dan hadis. Maksud dia apa? Kalau orang yang orang yang kononnya suka duduk dengan jin, hebatlah dia banyak boleh mengetahui perkara-perkara yang bersifat konon-kononnya datang dari alam gaib.
walhal itu datang daripada jin dan jin itu banyak dusta, ketahuilah bahawa orang yang seperti ini dimurkai oleh Allah kerana mereka ada unsur takabur. Contoh dia kalau ada bomoh yang kita tegur, kenapa kita nak ilmu-ilmu yang jelas batil ini padahal Allah dah tentukan seperti ini dan seperti ini dalam syariatnya. Dia jawab bahawa dia ini adalah seorang yang kasyaf, yang hebat, jangan lawan dia. Kerana kalau lawan dia, lawan benda yang gaib. Ini namanya takabur, iaitu sombong. Sombong ini dibenci oleh Allah SWT dan akan masuk ke dalam api neraka seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Dan senyap Syekh Muhyiddin telah melanjutkan perkataan atas mencela bersahabat dengan jin di dalam bab ke-55 daripada kitab Futuhat. Jadi untuk mengetahui lebih dalam pembahasan tentang jin yang disebutkan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini, boleh rujuk terus dalam kitab Futuhat tersebut. Okey. Baik, insyaAllah. Kita akan sambung lagi seketika nanti menerusi rancangan Imanuna dan anda boleh terus hantarkan soalan-soalan. InsyaAllah kita akan sampaikan kepada yang berusaha doktor kejap lagi. Ya, dan para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, alhamdulillah semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenang. yang dituntut dalam melakukannya. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang kamu yang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan. Itqan bermaksud satu ikhlas, yang kedua melakukan dengan sepenuh baik dan sehabis cemerlang yang mungkin. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan rancangan Imanuna, Iman Kami. Kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Ya, Alhamdulillah. Untuk waktu ini masih bersama doktor tentang tajuk petang ini, hukum bersahabat dengan jin. Ya, silakan doktor, kita nak sambung sedikit lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Adakah jin yang mukmin itu masuk syurga atau tiada? Jawab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani,
para ulama berbeza pendapat. Ini Syekh Arsyad Al-Banjari yang betul. Para ulama berbeza pendapat, tetapi pendapat yang rajih, yang kuat, mereka itu masuk syurga dan beroleh tempat mereka di dalam yang terkebawah daripada syurga. Jadi walaupun ada jin yang mukmin yang masuk dalam syurga, tapi tempat mereka di syurga kelak berada di syurga yang paling bawah. Dan tersebut di dalam kitab At-Tadhkirah bagi Imam Al-Qurtubi yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari daripada Zuhri dan Kalbi dan Mujahid bahawa golongan jin yang mukmin itu ditempatkan pada keliling syurga jua, iaitu ditempatkan di sekitar syurga, maksudnya di hawashi, iaitu hawashi ini pinggir-pinggir syurga jua, dan mereka itu tiada di dalam syurga. Dia hanya berada di hawashi, di pinggir-pinggir syurga sahaja. Ini adalah apa yang telah ditanya kepada Syekh Arsyad Banjari tentang jin. InsyaAllah minggu depan kita akan membahas tentang akhir pembahasan tentang jin yang disebutkan oleh Syekh Arsyad Banjari. Sekarang saya membuka soalan, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Okay, kita ambil soalan daripada WhatsApp konti kita 011290040004, juga di Facebook Live IKIM FM. Kita rangkumkan beberapa soalan doktor yang juga sering ditanya oleh pendengar kita berkaitan dengan manusia ini, adakah boleh kahwin dengan jin, dan juga adakah manusia boleh lihat jin, termasuk juga dalam Islam ni adakah ada jin kafir, ada jin Islam. Jikalau ada jin Islam, boleh tak kita berkawan dengannya, doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Maka saya jawab yang terakhir dulu sebab tu yang ingat. Yang pertama adalah apakah ada jin ini, ada yang jin Islam dan jin kafir. Yeah. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan juga yang baru saya bacakan jawapan daripada Syekh Arsyad Al-Banjari, jin ini ada di kalangan mereka yang mukmin, ada yang kafir. Oleh sebab ada yang mukmin, ada yang kafir, maka yang mukmin tadi menurut sebahagian ulama akan masuk syurga tapi paling bawah. Ada yang kata dia masuk syurga, dia tak masuk syurga tapi hanya berada di pinggir-pinggir syurga sahaja, iaitu hawashi daripada jannah sahaja. Jadi adalah jin Islam dan ada jin yang kafir. Lalu soalan kedua, bolehkah kita berkawan atau berkawan dengan jin? Jin yang Islam. Jawapan dia menurut Syekh Arsyad Al-Banjari yang dinukil daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hukum mujalasah dan berkawan dengan jin adalah suatu perkara yang sangat keji atau dipanggil radiah. Dengan apapun alasan itu, maka sebaiknya tidak berkawan dengan jin walaupun jin itu jin yang Islam atau jin yang mukmin. Kerana apa? Kerana dikhawatirkan apa yang kita kawan dengan dia akan menyebabkan kita pun ikut jadi fasik, kerana nak tak nak sebaik-baiknya jin tersebut itu adalah seperti sekeji-kejinya manusia. Itu maksud daripada Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dan lalu soalan yang ketiga, apakah boleh melihat jin? Apakah boleh melihat jin? Seperti yang saya sebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Kurdi menukilkan atau berkata, wa'lam, ketahuilah, annahu la yamtani'u, iaitu sesungguhnya tidak tercegah, zuhurul malaikati, iaitu terzahirnya para malaikat, wal jinni dan jin, wal syayatini dan syayatin, ala ba'dil absari, pada setengah kepala mata, fi ba'dil ahwani, di dalam setengah-setengah keadaan. Berarti melihat jin itu mungkin kalau Allah SWT menghendaki, Allah bukakan matanya, bukakan hijabnya sehingga kan dia dapat melihat jin. Jadi perkara itu harus terjadi. Maksud harus terjadi itu jawaz. Jawaz itu maksudnya mungkin terjadi. Tapi saya lebih memilih untuk tak tengok jin sama sekali kalau boleh. Tak nak nampak, tak nak tengok.
Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan ada soalan satu lagi di WhatsApp Konti pada waktu ini. Adakah seorang yang memang sudah lama bersahabat dengan jin tanpa disedari sebenarnya sahabat dengan jin sebab dia rasa normal saja? Apa tanda yang untuk kita nak tahu kita bersahabat dengan jin ni? Bagaimana? Saya susah nak jawab soalan tu secara direct. Saya gambarkan macam inilah. Kalau waktu pertama yang dia lihat itu, dia tahu itu jin, lalu dia bersahabat dengan jin tersebut, maka ketahuilah inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani untuk menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Kerana apa? Ni adalah perkara yang keji. Tapi kalau orang tersebut, contoh dia tak tahu itu jin, dia ingat manusia. Kerana apa? Jin itu berupa manusia. Siapa tahu kan? Dan dia berkawan dengan manusia tersebut yang dia sangkakan manusia walhal itu adalah jin. Maka ini kes lain kerana dia tidak tahu. Sebab itu agar supaya seseorang itu terjaga iman dia, terjaga ilmunya, terjaga takwanya adalah untuk menjauhi dari segala perkara-perkara yang ada kaitannya dengan jin dan perkara-perkara yang mungkarat ini. Semoga Allah SWT istiqomahkan kita di dalam jalan ketakwaan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Doktor. Di Facebook Live ada satu soalan dari Aliza Abu Bakar bertanya, Doktor, betul ke syaitan atau jin hanya boleh baca fikiran manusia di akal, tapi jika fikiran itu diletakkan di hati, jin dan syaitan tidak boleh baca dan juga tahu? Betul ke, Doktor? Yang sebenarnya atau hakikatnya mereka tidak dapat memahami apa yang ada di dalam hati kita kerana yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya yang diizinkan iaitu Raqib dan Atid kan. Mereka ni yang akan mencatat apa yang ada di dalam lisan dan hati kita. Sedangkan jin itu atau syaitan tidak tahu, akan tetapi mereka boleh was-was iaitu yuwaswisu, berbisik kepada jin dan syaitan untuk memesongkan manusia yang menyebabkan seolah-olah kita rasa macam halnya mereka mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan semoga kita dijauhi daripada cubaan tersebut. Okey. Baik, okey. Kalau ada soalan tambahan Mona yang boleh kita dapatkan di WhatsApp Konti dan juga di Facebook, Mona? Ada? Ada satu soalan bertanya tentang ruqyah, Doktor. Kalau ada yang beruqyah dan bagaimana, adakah orang tu tidak dapat masuk syurga tanpa hisab katanya? Tak, ruqyah ini adalah termasuk salah satu cara bagaimana para sahabat sendiri ketika berhadapan dengan orang yang kena ganggu dengan jin misalnya, maka para sahabat dalam hadis Rasulullah SAW, para sahabat pun melakukan ruqyah. Dalam hal ruqyah yang syar'iyah ini adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, muawwizatain iaitu 2 kul, berselawat dan lain-lain. Dan ini adalah cara untuk ruqyah, untuk menyembuhkan seseorang daripada gangguan syaitan dan iblis. Jadi itu sabit. Tapi janganlah kita anggap bahawa semua orang berarti itu ruqyah. Belum tentu. Dia ada syarat dia. Dia ada ketentuan dia. Dia kena seorang yang berilmu. Dia kena seorang yang mutasyari' dan lain-lain. Supaya kita tak gabungkan, tak campur antara bomoh yang sesat dengan orang yang mengikut jalan syariat. Okey. Baik, Doktor. Soalan terakhir yang kita dapat di sini daripada sahabat kita yang hantarkan di talian WhatsApp Konti. Yang bertanya, Doktor, kalau ada individu yang menolak kepercayaan tentang wujudnya jin, macam mana pula, Doktor? Adakah mereka boleh gugur imannya sebab jin ada dinyatakan dalam Al-Quran? Betul. Ini yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Barang siapa yang mengingkari kewujudan jin, maka dia mungkin gugur imannya kerana apa? Jelas. Kewujudan jin telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim bahawa jin itu wujud
paling mudahnya kalau tak hafal pun hafal Qul a'udzu birabbin nas, yang mana ada ayat minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas apa? Jin perempuan. Itu jelas ada dalam surah An-Nas. Maka oleh sebab itu kita wajib percaya wujudnya jin. Baik, doktor. Itu dia, doktor. Kita dapat beberapa soalan. Namun ada lagi soalan lain, insya-Allah kita akan cuba bawakan di pertemuan yang akan datang. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi, doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan, doktor. Kesimpulan daripada pengajian hari ini bahawa jin itu wujud dan mungkin untuk manusia itu dibukakan oleh Allah penglihatannya untuk melihat jin. Akan tapi ketahuilah jangan sekali-kali kita itu berkawan, bermujalasah atau bersekedudukan dengan jin, kerana jin itu adalah seburuk-buruknya, sekeji-kejinya manusia, sekeji-kejinya makhluk, dan dikhawatirkan kita akan terpengaruh dengan segala tipu daya jin. Mungkin sekian saja daripada pengajian kita pada hari ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas penerangan menerusi tajuk kita pada petang ini. InsyaAllah moga ada kefahaman dan kita betul-betul ambil cakna tentang isu ni. Tak nak kita ada rasa yang bukan-bukan ni. Tak boleh ni. Kita rasa yang selain daripada kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang utama. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Jazakallah ana kullu khair. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat pendengar juga sahabat penonton yang tonton di Facebook Live IKIM FM, dan jangan lupa boleh tonton kembali di Facebook Live menerusi rancangan Imanuna. InsyaAllah anda boleh share juga bicara kita pada petang ini. Ya, dan para pendengar tu setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Kota Baru 89.8 Carta